نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita berada pada bulan Dzulqa'dah, bermaksud hanya tinggal kurang daripada sebulan kita akan menyambut Aidul Adha. Bulan ini dinamakan dengan bulan kedua dalam bulan haji. Bulan haji ini ada 3: Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang buat haji pada bulan Dzulhijjah, betul tak? Sebab apa bulan Syawal dan juga bulan Dzulqa'dah dinamakan bulan haji? Sebab 2 bulan ni daripada zaman Nabi sampai hari ini, mereka yang hendak mengerjakan ibadah haji daripada bulan Syawal diikuti Dzulqa'dah dan kemuncak pada bulan Dzulhijjah, mereka sudah keluar daripada tempat tinggal mereka menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Di Malaysia sendiri, KT1, tahu KT? Bukan Khatijah Ibrahim. Tahu KT? Saya pun tak tahu KT itu apa dia. KT itu nama atau nama penerbangan. KT1 di Malaysia bertolak pada 30 Syawal. Jadi untuk saudara mara kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita yang ada menunaikan ibadah haji pada tahun ini, semoga mereka mendapat haji yang mabrur. Dan yang kedua, pesanlah kepada mereka, ambillah sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Jabir, sahabat Nabi yang mulia ni, bercerita bagaimana manasik haji Nabi. Macam mana Nabi buat haji daripada A sampai Z. Siapa yang cerita? Jabir. Ambil hadis ni, compare tengok dengan kursus haji yang dia ikut berbelas-belas siri. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tak sama, masih ada ruang waktu untuk dibetulkan. Sebab dalam ibadah haji ni tak mau ada galat. Dalam ibadah haji ni tak mau ada galat langsung.
Sebab kalau ada ghalat nanti, kita balik, kita akan rasa menyesal. Duit ada, bukan bermaksud kalau tahun ni kita buat haji ghalat, sah dengan kita bayar dam dan sebagainya. Bukan bermaksud kalau kita ada duit tahun depan baru kita boleh buat haji. Tidak begitu. Ada duit tak semestinya hari ni boleh buat haji. Jadi dapat peluang buat haji, buat yang paling baik sekali. Cari Haji Jabir, compare tengok. Kalau kita ada adik-beradik, saudara mara, kaum kerabat yang buat haji, suruh dia ambil Haji Jabir, compare. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, masih ada ruang untuk dibetulkan. Ibadah haji ni letih. Ibadah haji ni penat. Tapi kemuncaknya adalah kenikmatan. Itulah ibadah haji. Tanyalah orang yang dah pergi haji. Tanyalah orang yang dah pergi haji. Kalaulah nama dia naik tahun ni, dia dah pergi dah tahun lepas. Kalau nama dia naik tahun ni, dia nak pergi haji tak? Wallahi dia nak pergi. Sebab dia dah tahu dah betapa nikmatnya ibadah haji. Subhanallah, satu ibadah yang tak boleh dinukilkan dengan kata-kata. Ibadah yang cukup nikmat. Nama dia ibadah haji. Ambil Haji Jabir, compare. Hari Tarbiyah, hari pertama ibadah haji, Nabi pergi mana? Hari Arafah, Nabi berada di mana? Nabi melontar jamrah macam mana dan sebagainya dan sebagainya. Subhanallah, satu ibadah yang cukup nikmat. Nama dia ibadah haji. Saya telah menunaikan ibadah haji pada tahun 2012. Dan pada tahun ni sepatutnya, insya-Allah, sepatutnya 6 September saya akan menunaikan ibadah haji kali kedua bersama dengan ayah saya. Ayah saya ni dah umur dekat 80. Walaupun saya nampak masih muda macam 20. Yang tu kita buat kuliah lain lah. Macam mana umur dekat 40 nampak macam 20. Kan? Tak mengaku ke? Awak nampak tua sangat dah ke? Macam tak puas hati lah. Sepatutnya mulut tu jaga-jaga sikit. Berat badan tu jangan dipermainkan di sini. Jadi ada individu yang baik dengan saya baik dengan dia. Saya tak mau bagi tahu nama dia siapa. Dia taja saya dengan bapa saya menunaikan ibadah haji. Untuk pakej bernilai 70,000. 2 orang. Semalam saya dapat panggilan. Kerajaan Saudi ada peraturan, mereka yang sudah menunaikan ibadah haji hanya boleh menunaikan ibadah haji kali kedua selepas daripada 5 tahun. Jadi saya buat haji 2012. Sekarang 2016. Saya hanya boleh mengerjakan haji kali kedua pada tahun 2017. Jadi masalah sebab saya tak boleh pergi teman ayah saya. Ayah saya ni okey, boleh jalan, cuma saya rasa kalau dia nak tawaf, dia nak sa'i tu kita kena guna wheelchair tolak dia. Jadi saya bagi tahu ayah saya kata saya mungkin tak dapat teman dia. Dia pergilah haji tahun ni dan saya akan cari kawan baik saya, siapa-siapa yang baik dengan saya akan ambil tempat saya untuk bimbing ayah saya mengerjakan ibadah haji. Ayah saya kata dia tak mau. Dia kata kalau nak pergi haji, yang nak bawa dia, nak bimbing dia nak saya. Maklumlah anak soleh. Akhirnya oleh kerana dia tak mau, dan saya pun faham keadaan dia. Ayah kita ni kadang-kadang dia dah berumur, kadang-kadang dia segan, dia malu dengan orang lain dan sebagainya. Jadi insya-Allah ada rezeki tahun depan lah saya bawa dia menunaikan ibadah haji. Yang ni khidmat kita pada ibu bapa.
ada masa carilah seorang lelaki yang kisahnya masyhur. Carilah cerita dia. Seorang lelaki yang penduduk dunia tak kenal dia. Dia bukan selebriti. Facebook pun tak ada. Tapi kata Nabi, dia dikenali oleh penduduk yang berada di atas langit. Kerana apa? Kerana pembaktian dia kepada ibu dia. Apa nama lelaki ini? Nama lelaki ini adalah Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Uwais Al-Qarni ini dia bukan orang terkenal. Orang tak kenal dia pun. Masa Nabi sebut nama dia, Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah. Nabi sebut kepada sahabat, Uwais sedang berada di Yaman. Orang Yaman pun tak kenal siapa dia. Nabi sebut dialah lelaki yang penduduk langit kenal dia. Tetapi penduduk di dunia tak kenal dia. Sebab apa? Apa yang dia buat sampai penduduk langit kenal dia? Satu je dia buat. Apa dia yang dia buat? Satu saja. Pembaktian dia kepada ibu dia. Dia orang susah, dia orang miskin. Allah uji dia dengan pelbagai ujian. Allah bagi dia sakit, kemudian Allah sembuhkan dia. Sampailah satu hari mak dia bersuara. Mak dia teringin sangat hendak menunaikan ibadah haji. Dia nak bawa mak dia pergi menunaikan ibadah haji ni, kenderaan pun dia tak ada. Nak beli kenderaan macam mana, dia duit pun tak ada. Kalaulah naik kenderaan daripada Yaman pergi ke Mekah pun, ambil masa berminggu-minggu baru sampai. Apatah lagi kalau tak ada kenderaan. Jadi Uwais ni, dia nak kotakan impian mak dia. Apa dia buat? Tiap-tiap hari dia ambil ataupun dia angkat seekor anak lembu, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Sebab apa dia buat macam tu? Sebagai satu persediaan bila masuk musim haji, dia akan pikul mak dia daripada Yaman pergi ke Mekah. Macam mana Nabi tak kata dia lelaki yang tak dikenali di dunia, tapi malaikat sendiri kenal dia? Sebab apa? Satu je, pembaktian dia kepada mak dia. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi mak, bagi bapa, berbaktilah kepada mereka sebaik yang mungkin. Kerana kalau dia sudah pejam mata, kita menyesal macam mana pun, tentulah waktu tu sudah tidak ada guna. Saya masa buat haji 2012, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya menangis. Kami daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Ada seorang lelaki Pakistan, orang Pakistan. Macam saya, bapa saya ni orang Ipoh. Saya sebut dah tu kan, Cina Ipoh. Mak saya ni orang Penang. Penang ni dia ada, tok saya ni asal sikit daripada India. Tapi India yang cerah ni, bukan India yang gelap ni. Tu yang bila bapa saya Cina Muslim kahwin dengan India Muslim, tengok Melayu Muslim yang ialah hidung pun terletak cantik. Saya tengok seorang lelaki Pakistan, dia bawa bapa dia guna wheelchair. Daripada Arafah nak pergi Muzdalifah, nak tolak wheelchair tu, jalan dia berpasir, tak boleh nak tolak. Dia suruh bapa dia berdiri. Bapa dia ni pun dalam 80 tahun. Dia lipat kursi wheelchair tu, dia suruh member dia bawa, dia duduk, dia suruh kawan-kawan dia angkat bapa dia buh di atas tengkuk dia. Bayangkan dia ni jalan dalam keadaan bapa dia ni duduk di tengkuk dia, dia usung bapa dia. Allahu Akbar. Peluh ni kita tengok ni macam mani basah. Saya tengok ada kawan-kawan lain yang nak tolong pegang bapa dia. Dia kata apa? Jangan, dia kata, yang ni bapa aku, dia kata. Biarlah hari ni aku berbakti pada bapa aku. Bila saya tengok perbuatan dia, Allahu Akbar, teringat saya kepada sahabat ataupun seorang tabi'in yang kita ceritakan tadi. Nama dia ialah Uwais
Al-Qarni. Mudah-mudahan usia kita yang tersisa, Allah bagi kita peluang untuk kita berkhidmat kepada ibu dan bapa kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita yang tidak melakukan ibadah korban, maka kita disunnahkan untuk kita mempraktikalkan sunnah Ibrahimiyah yang kedua. Nama sunnah Ibrahimiyah yang kedua ini, namanya ialah ibadah korban. Boleh faham tak? Ibadah korban. Anas bin Malik bercerita, sahabat Nabi. Kata dia, Nabi SAW memilih binatang korban. Tengok dah. Kalau kita pihak ahli jawatan kuasa, Ansar Kaum ni pernah buat dah, tak silap saya, korban di sini. Tak silap saya lah. Beberapa tahun yang lepas, ingat tahun lepas tak buat kot. Beberapa tahun yang lepas tak silap saya pernah buat. Kalaulah kita tak buat korban di sini pun, kita buat korban di kampung kita, di taman kita, kita ni dilantik sebagai ahli jawatan kuasa. Kalau boleh kita praktikalkan apa yang Nabi buat. Nabi ni, Nabi turun sendiri, Nabi pilih binatang korban. Dia, kita amanahkan kepada orang, kita minta pembekal mai hantar kepada kita lembu ataupun kambing korban, dengan kita turun pergi beli sendiri, dua benda berbeza. Saya tanya terang, kita beli barang online dengan kita pergi beli COD, kita dapat pegang tengok barang tu, mana yang lebih kita puas hati? Tentu benda yang kita beli COD tu, kita puas hati dapat tengok, dapat pegang dan sebagainya. Macam hari ni paling senang lah, Pro 2 beza. Kita pun dah tengok dalam YouTube, kita dah tengok dalam Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Dia tak puas hati. Dia kena pi juga showroom. Kena bagi tengok betul-betul. Tayar ni cukup 4 ke? Nak bagi puas hati sungguh. Macam tu dalam ibadah korban. Sebab tu ibadah korban ni Nabi bagi simple dan senang. Kita jangan bagi susah. Nabi turun, Nabi pilih sendiri binatang korban. Katalah lembu korban ni tak ada terus. Yang orang Islam yang jual lembu korban ni habis terus. Tinggal yang jual binatang korban ni siapa dia? Yang jual binatang korban ni bukan Islam. Ada satu orang bukan Islam, dia jual binatang korban. Boleh tak kita beli kepada dia? Boleh. Kerana Islam, dia ada muamalah dengan bukan Islam. Katalah ada satu India, dia jual lembu. Kita nak pergi beli lembu yang dia jual itu pun elok dan sebagainya, silakan. Ataupun ada satu Cina, dia ada kandang lembu, dia ada ratus ekor. Yang orang Islam ni tak ada habis dah jual lembu. Kita nak beli kat Cina ni, silakan. Tak payahlah kita nak bermalam di kandang tu 2-3 hari nak pergi tengok lembu ni makan apa kan. Tak payahlah jadi lembu. Dia benda ni simple. Saya ingat tahun lepas, satu surah taman baru, tak pernah buat korban. Tahun pertama buat korban. Satu surau. Jangan bagi tahu saya di mana. Kalau bagi tanya, saya bagi tahu juga. Jangan tanya lah. Bila taman-taman lain semua buat, dia orang taman baru tak buat sebab tak ada pengalaman. Kalau tak ada pengalaman tak boleh buat. Dia kena belajar dengan taman lain. Tapi kebanyakan orang taman tu tak balik raya. Jadi pasal apa kita punya surau tak buat korban? Akhirnya mereka minta AJK buat korban. Seminggu sebelum raya AJK mesyuarat. Mesyuarat, bagilah tugas kepada AJK semua. Esok akan buat mesyuarat kedua. Sebab dah dekat dah. Bagi last minute, paling susah sekali nak pergi cari binatang korban. Semua orang dah booking awal dah. Yang kena cari ni,
Duk mai kuliah saya, dia orang petani Thailand, duk Malaysia dekat 30 tahun dah. Dekat Bangi lah. Dekat Bangi lah, senang surau tu kat Bangi. Kat Bangi tu, dia ada 7-8 restoran dia. Dia cari memang tak ada lah. Esok dia masuk mesyuarat, AJK tanya macam mana Tuan Haji, dah dapat ke lembu korban? Dia kata tak dapat lagi sebab dah last minute. Cuma saya dah kontak dah adik-beradik saya di Patani. Mereka ni duk bekal lembu, ada AP. Kalau kita mau takat 10 ekor tu semua, memang boleh hantar lah. 2 hari sampai. Cuma harga dia lebih 100 sebab transport. Maksudnya kalau satu bahagian tu 600, tambah 100 lagi 700. Oleh kerana waktu sudah terdesak, semua pihak pengurusan setuju. Kecuali seorang pakcik ni dia tak setuju. Pakcik ni pun duk mai kuliah saya juga. Jadi AJK pun pasal apa pakcik tak setuju. Kalau masalah harga, nanti kami boleh bagi tahu kepada jamaah taman sebab apa kita lebihkan 100. Pakcik ni kata bukan pasal tu. Kita kena ingat elok-elok kita nak buat korban. Korban ni ibadah. Jadi kita ni nak pergi beli lembu di Thailand ni, kita kena ingat lembu di Thailand ni bukan Islam. Tu dia pikir sampai tahap macam tu. Ada mangkuk boleh pikir sampai macam tu. Kawan ni duk main kuliah kita, dia pun keluar telefon kita ni, ustaz ni gimana ni? Pakcik ni kata lembu di Thailand ni tidak Islam. Orang petani ni. Saya pun kata kepada dia, pergi tanya pakcik tu, bila yang lembu Malaysia ni masuk Islam? Yang dia pun mangkuk betul tu kan. Dia masuk mesyuarat, dia tanya pakcik, saya mau call Ustaz Johari. Ustaz Johari suruh tanya pakcik, yang dia guna nama siapa? Bila yang lembu Malaysia ni masuk Islam? Sampai hari ni pakcik tu tak cakap dengan saya. Dia jangan susah, agama bagi senang. Sebab tu kalau kita nak buat korban, kita ni AJK. Macam tuan-tuan di Ansarkom saya sebut tadi, ingat beberapa tahun lepas pernah buat korban. Orang suruh kita amanah pergi cari binatang korban, pergi cari sendiri. Tengok dengan mata kita bagi puas hati. Tak sama dengan kita harapkan kepada si pembekal. Nabi pilih yang mana? Nabi pilih, kata Anas bin Malik, Nabi pilih kabshain, 2 ekor kibas, 2 ekor kambing. Sebab itulah kambing binatang korban paling baik. Kalau kita nak ambil 2 bahagian lembu, harga katalah 1,300. Dengan sekok kambing harga 1,000. Sekok kambing harga 1,000 lebih baik daripada 1,300 2 bahagian lembu. Orang Arab ni dengan kambing ni Allahu Akbar. Orang Arab dengan kambing ni habis. Melayu kita pun Alhamdulillah, sejak kebelakangan ni baru mengenali kambing. Kita pilih mana-mana open house pun memang ada kambing. Cuma kita tak puas hati lah, kita ada pergi satu open house itu, tak ada nak ambil kambing dan ambil caketiau lah. Yang mereka pun tak beratuk, tolonglah ambil kambing kat ustaz, nampak tak? Tak boleh lah macam tu. Saya kat mana ustaz? Dekat adalah kolam renang mana saya pun tak tahu. Saya ni tak boleh makan kambing, macam nak terjun dalam kolam renang tu. Tak nampak ustaz itu. Sikit punya kurui pun tak nampak apa. Tak jumpa Oi, ustaz. kambing ni dahsyat. Saya 2 tahun lepas ni, satu tempat di Kajang, tak mau beritahu di mana. Saya tu rumah Datuk, saya duk mengajar di taman dia. Besar rumah dia. Dia punya parking kereta dia tu 20,000 kaki persegi. Dia buat di situ, dia buat rumah terbuka dia, ada dekat 20 gerai. Macam kita buat lari tu gerai kan. Macam-macam lah gerai. Satu gerai tu ada caketiau, satu tu ada sate, macam-macam. Satu gerai tu kambing. Gerai lain semua kosong. Ada satu gerai orang beratuk kat 100 orang. Tuan-tuan rasa gerai apa? Kami golek. Kita main lambat sikit. Bila kita main lambat, dia main sambut kita. Oh, dia tahu ustaz, selamat datanglah ke teratak saya. Teratak. Tanya ustaz nak makan apa? Kita pun benda yang sama lah. Dia kata, tu nampak macam sedap lah tu kambing tu. Tapi nak beratuk tu orang ramai lah. Dia kata tak apa, ustaz tak payah beratuk. Kena faham tu. Kena faham. Ini tak puas hati. Melepaskan kegeraman. Ustaz tak payah beratuk. Konsep rezeki ustaz, konsep rezeki. Tak, saya tak puas hati juga macam mana pun.
Dia pun tarik tangan saya, dia pun kata bagi laluan ustaz sampai, bagi laluan ustaz sampai. Tengok tu belajar sikit. Bagi laluan ustaz sampai, bagi laluan. Yang beratok ni kata apa? Ustaz tak ustaz, kambing ikut lain. Dia orang Melayu jumpa kambing hilang, adik-beradik hilang saudara mara, macam tuan-tuan lah, nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahunya kalau orang tanya kepada kita mana yang paling baik, kalau kita nak buat dua bahagian lembu dengan sekok kambing, tentulah sekok kambing paling baik. Sebab tu Nabi pilih kambing. Okey, kambing macam mana yang Nabi pilih? Yang ni semua kena bagi tahu. Kata Anas bin Malik, Nabi pilih kambing tu warna dia amlahain. Kambing tu warna dia putih, tapi dia putih nak kelabu sikit. Putih, tapi dia nak kelabu sikit. Dia panggil putih, dia bukan putih-putih melati, merah-merah delima. Itu lagu lama. Ataupun dalam riwayat yang baru kufis sawa, dalam riwayat lain dia putih, tapi dia punya tumpukan tu ada tumpukan warna hitam. Lebih kurang senang nak nampak masa kita kecil dulu. Susu Fernleaf, iklan dia lembu daripada New Zealand. Ingat tak? Lembu tu kan ada yang tu yang Nabi pilih. Satu. Yang kedua, akranain. Kambing tu dia ada tanduk. Thaminain. Tiga, kambing tu saiz dia besar. Tiga ni, putih nak kelabu atau putih ada tompok warna hitam, bertanduk. Yang ketiga, saiznya besar. Inilah binatang korban paling baik. Kalau kita pergi ke Yaman, tempat saya mengaji di Maghrib, kambing yang macam Nabi pilih ni, harganya tidak kurang daripada 1,000 US dollar. Maksudnya apa dia? Lebih kurang 4,000 ringgit. Apa yang poin kita nak bagi tahu? Nabi dalam bab ibadah korban, Nabi tak berkira. Sebab tu Allah bagi saya, bagi tuan-tuan rezeki ni Allah tak kira. Jadi kita jangan berkira bila kita nak buat korban. Termasuk berkira ni, dia compare harga. Dia tengok surau dia harga berapa, tengok surau lain harga berapa. Surau dia satu bahagian 650, mahal. Pergi tengok pula surau lain 649, kurang RM1. Pergi buat di sana. Kalau nak berkira, tak payah buat korban. Nabi pilih binatang korban paling baik sekali. Kata Anas bin Malik satu. Lepas tu, lepas daripada Nabi pilih binatang korban, kata Anas bin Malik, hari korban, binatang tu ditumbangkan, Nabi pegang pisau, Bismillah, Allahu Akbar. Senang tak? Senang. Sebab tu kita ni kena belajar macam mana nak tumbang lembu. Orang Arab ni dia ada skill. Skill ni dia penting. Kadang-kadang ada orang, kita bagi dia bahan yang sama, si A, bagi bahagian yang sama, bagi barang yang sama, ramuan yang sama pada si B. Si A, si B ramuan sama. Bila masak, berbeza. Yang ni masak sedap, yang ni tak sedap. Sebab apa? Skill. Betul tak? Macam saya bagi pada perempuan. Ramuan yang sama, saya pun ambil ramuan yang sama. Saya masak, perempuan masak biryani yang sama. Saya masak sedap, perempuan masak tak sedap. Betul tak? Sebab apa? Skill. Betul tak? Tak. Sekejap ya, start. Assalamualaikum. Laki bawa dia pergi immigration, pukul 10.10 saya sampai. Tunggu sampai saya datang. Pukul 10.10. Tunggu saya. Jadi skill. Jadi belajar tu, orang Arab ni dia ada cara ikat lembu, tarik, tolak jatuh. Orang Arab ni tumbang lembu 2 orang. Orang kita tumbang lembu berapa orang? Kita ni sampai ada skuad penumbang lembu. 8 orang. 8 orang ni tumbang lembu, 8 tumbang. Lembu tak tumbang pun. Oh, Nabi ajak, tak ada agama ajak, balikan Nabi ajak perempuan. Tuan-tuan sekalian, Nabi ajak bila kita nak sembelih lembu tu pun, mesti lembu tu kena sembelih tempat yang lapang. Supaya lepas kita sembelih, kita buka tali senang, dia meronta, ruh dia keluar.
Nabi ajak ni sampai tahap nak sembelih lembu korban ni, tak boleh sembelih depan lembu-lembu yang lain. Tak boleh. Pasal apa? Walaupun haiwan ni kita fikir dia haiwan, tapi Nabi ajak sampai tu. Bayangkan kita pergi sembelih lembu ni depan member dia. Dia pun tengok ya. Mati syahid dah kawan aku dia. Asah pisau pun Nabi suruh Aisyah asah sebelum tumbang. Asah pisau tu pun tak boleh asah depan lembu. Tak boleh kita dah pegang pengasah dah tengok lembu. Itu. Kita habaq pula kalau lembu tu buku bertemu dengan ruas, tak boleh. Sebab tu saya bagi tahu, semua benda ni kena upgrade. Semua benda kena upgrade. Saya ni tak berapa suka sangat orang hari ni dia sembelih pakai parang. Dia macam tak berapa praktikal. Pergi beli pisau yang elok sikit, yang branded sikit ni, beli pengasah yang harga 2,000 ni, kita bagi sekali asah ni 1, 2, lepas tu kita boleh sembelih lembu 20, 30 ekor ni tak payah asah dah. Saya daripada saya balik luar negara 2006 sampailah 2014, saya pakai pisau nama dia Victorinox. Victorinox ni insya-Allah lah pisau yang terbaik. Melainkan saya tukar pisau pada tahun 2015, tahun lepas. Bila saya mengajar di satu surau di Shah Alam Seksyen 7. Dia bertanya, "Ustaz, dua sembelih pakai apa?" Saya pakai Victorinox. "Oh," dia kata, "Victorinox ni pisau paling koman." Koman dia kata, "Kita beli sebilah tu 700. Kata, "Sini pakai apa?" "Kami di sini pakai Zuili." Zuili ni, kalau kereta ni standard Merc dengan BM lah, senang faham. Kalau tengok Master Chef yang di luar negara lah, yang Malaysia ni tak cukup bajet. Yang di luar negara ni, dia punya periuk belanga, pisau ni semua ada logo Z. Zuili lah, mahal. Zuili ni dia Germany. Dia syarikat Jerman. Pemegang dia tu dibuat di Jerman. Mata pisau dia tu dibuat di Jepun. Saya dah sampai dah kelang dia di Osaka. Yang buat mata pedang dia tu, mata pisau Zuili ni, yang buat pedang samurai di Jepun. Kelang ni yang buat mata pisau Zuili. So tak payah tanyalah tajam tak tajam. Saya dah guna dah tahun lepas. Tajam ni subhanallah. Kita tumbang lembu, kita buh pisau ni, tak dan kena, darah dah memancut keluar. Tu bohong tak bohong. Dia punya aura ketajaman tu pun dah cukup dah. Cukup bohong tu. Bohong yang paling dahsyat pada tahun ni. Harga pun tak mahal, sebilah tu baru 8,900. Jadi boleh buatlah tahun ni kita buat collection 7 bahagian untuk beli pisau ni. Tahun depan baru kita buat korban. Sebab tu Nabi sembelih yang terbaik. Nabi tumbang-tumbang ni bismillah, Allahu Akbar. Yang sebut bismillah ni siapa dia? Yang sebut Allahu Akbar ni siapa dia? Orang yang sembelih. Orang yang tengok tak payah takbir. Nabi sebut bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak sembelih bismillah, Allahu Akbar. Orang yang tengok tak payah nak takbir. Ni salah faham. Ni binatang tu tumbang-tumbang je, Allahu Akbar, Allah. Lembu tu pun teriak. Simple, senang. Nak sembelih ni terpulang. Yang penting urat yang diajak oleh Nabi ni putih. Orang Arab dia sembelih menyentuh. Orang Melayu sembelih macam mana? Oh, bukan Melayu ke? Orang Melayu dia sembelih, dia pegang pisau, dia tarik macam tu. Tak ada masalah. Orang Arab macam tu. Orang Melayu macam tu. Saya sembelih macam ni. Maklumlah Arab. Saya sembelih macam ni. Saya tak kerti sembelih macam tu. Tak apa. Yang penting orang ni mau settle. Senang, tak susah, tak payah. Wa yusammi wa yukabbir bismillah Allahu Akbar. Apa yang kita belajar daripada hadis pertama ni? Pertama, Nabi SAW buat korban dan Nabi pilih binatang korban terbaik. Kedua, lihatlah bagaimana Nabi SAW tidak berkira dalam masalah korban. Ketiga, daripada pemilihan, sembelihan, semuanya
Agama ajak mudah dan buat yang terbaik. Sebab tu tumbang binatang korban tu Bismillah, Allahu Akbar. Dia bila kita isi borang, kita kepirkan duit dekat borang tu, kita bagi kepada pihak pengurusan. Bermaksud kita telah mewakilkan binatang korban kita tu kepada pihak pengurusan masjid atau surau. Pihak pengurusan masjid dan surau ada meeting. Dia akan pastikan lembu A, B, C, D ni siapa sembelih. Dia pula akan wakilkan kepada tukang sembelih. Jadi tak perlulah sampai tahap masa nak sembelih binatang korban tu baca watikah perlantikan. Kadang-kadang tempat kita ni macam-macam style lah. Ada yang pegang tali, bagi kepada tukang sembelih, saya mewakilkan kepada tuan untuk menyembelih binatang korban saya. Dia pun kata saya pun terima, bukan terima nikahnya, saya pun terima perwakilan ini. Ada macam-macam. Saya masa beli luar negeri di Kedah, saya tak mau bagi tahu di mana. Kalau tanya saya bagi tahu. Balik raya ketiga ada sahabat panggil, dia tahu Ustaz mai Ustaz, tengok tempat kami ni dia pos sembelih korban mana, kita pun pilah. Bila sampai lembu tumbang, dia tak sembelih. Baru dia panggil nama orang masuk bahagian, wakilkan kepada tukang sembelih. Bila dah wakil kepada tukang sembelih, lepas tu dia minta minta orang yang masuk bahagian ni duduk dua atas lembu. Seorang sampai 7 orang. Lepas sembelih saya tanya dia, Pakcik, nak tanyalah tadi yang Pakcik suruh duduk atas lembu tu pasal apa? Itulah dia kata, budak muda hari ni apa pun tak tahu. Dia marah pula kita. tak tahu tu lah tanya. Dia kata, kita kena ingat binatang korban ni dia akan jadi tunggangan pada hari kiamat. Nabi tak pernah bagi tahu yang binatang korban akan jadi tunggangan. Nabi tak pernah bagi tahu. Kita tak tunggang lembu ni pada hari kiamat. Sampai ada tempat ni bila nak masuk bahagian 7 bahagian ni, dia mai tengok dulu dia yang 7 orang ni saiz badan macam mana. Kalau ngap boleh 7 bahagian, kalau tak dia akan agih-agihkan sebab dia takut lembu ni sengit pada hari kiamat. Tak, kita tak tunggang lembu tu. Jadi dia kata oleh kerana lembu ni akan jadi tunggangan pada hari kiamat, yang saya suruh duduk tadi tu kita namakan dia dengan test drive. Macam ni punya orang pun ada. Agama tak ajak, permudahkan urusan korban. Okey, itu hadis pertama. Okey, boleh tanya, kita ada 49 hadis mengenai korban yang kita nak kongsi. Baik, sila sebelum kita sambung bab korban. Tadi kita dah sebut bab haji kan, bab korban. Kalau tak, saya akan sambung. Yang kedua, hadis daripada sahabat Nabi yang mulia. Hadis ni menjadi dalil bagi mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mengatakan bahawa ibadah korban tu hukum dia lah wajib. Bila Nabi kata man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Bila Nabi kata sesiapa yang Allah bagi dia kelebihan rezeki, Allah bagi rezeki kat dia, Allah tak berkira dengan dia. Falam yudhi, tiba-tiba dia tak buat korban. Allah bagi rezeki kat dia, tiba-tiba dia tak buat korban. Kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, orang ni jangan datang ke tempat solat. Apa maksud dia? Kita buat korban di mana? Selalunya di masjid, di surau, betul tak? Maksudnya lepas semayang raya, orang ni pergi balik. Jangan duk main kalang kabut di tempat sembelihan. Nabi tak mau tengok muka orang kedekut ni. Macam mana Imam Abu Hanifah tak kata wajib? Sampai macam tu tegas Nabi tak mau tengok muka orang yang ada kelebihan rezeki, tak mau buat korban ni. Kata seorang ulama di Pakistan, nama dia Zarwali Khan. Maksud dia macam ni, kalau kamu ada kelebihan rezeki ni macam ni,
Katalah dia buat korban 1/700. Dia ambil duit dia 700, dia buat korban. Berbaki dekat dia duit ni cukuplah sekadar dia makan sehari dua. Sehari dua cukuplah. Kalau dia buat korban berpuluh 700, duit yang berbaki dekat dia ni cukuplah dia makan sehari dua. Bagi mazhab Hanafi, wajib orang ni buat korban. Waktu masa saya di Pakistan dulu, di universiti kami ni, ada masjid namanya Masjid Umar Al-Khattab. Orang daftar buat korban ni lembu ni, Allah, takat 1,000-2,000 ekor tu biasa. Kambing ni 3-4 ribu ekor ni biasa. Sebab apa? Bagi mazhab Hanafi, hukum dia adalah wajib. Tengoklah orang mazhab Hanafi di Malaysia. Contohnya orang Pakistan, Bangladesh, India. Pakistan ni yang duk mai potong rumput rumah kita ni, yang dia minta 20, kita bagi 10 ni. Bangladesh yang duk jadi ikat, yang tuan-tuan tak banyak duit ikat tu, yang ni mana-mana kaman pun sama. Walaupun korban dia tak buat dengan kita, dia tak join dengan kita. Cubalah pagi raya, pergilah ke masjid India, pergilah ke masjid Pakistan. Tengok macam mana meriahnya mereka buat apa dia, buat korban ni. Saya pernah tengok seorang Bangladesh kerja Petropam Shell. Dia buat korban, dia sembelih 3 ekor kambing. Malu kita. Tak, nak tanya betul-betul lah. Dengan kita ambil rezeki yang Allah bagi kepada kita sebahagian ni, bukan sebahagian pun, sikit pun tak luar sebenarnya. Ambil 1,000-2,000 ke, ambil 500-600 kita buat korban, tak, jatuh miskin ke kita ni? Kita ni kita kena muhasabah. Kita ni untuk diri kita ni, kita memang tak berkira. Tak berkira. Tambah orang lelaki lagi tak berkira. Kalau dia beli kereta ni, kalau dia tak tambah dengan aksesori, bukan Melayu lah dia. Kereta tu dah okey, dah ada spoiler, dah tak cantik, bagi panjang sikit, macam mana boleh terbang? Oh, tapi dia kata ini reward. You punya kerja, you kena reward. Oh, dia pun ada dalil juga. Dia ingat yang tu dalam riwayat Bukhari. Tak berkira. Telefon ni duk kikik dah. Note 7 ni nak keluar dah ni. Orang tanya saya sebab apa Note 5 terus ke Note 7? Itu kita ada jawapan. Sebab sekarang Samsung dah keluar 7 Edge kan? 7 Edge. Jadi bila dia berkeluar Note 6 ni nampak macam terkebelakang sangatlah. Kemudian dia terus keluar Note 7. Itu saja jawapan daripada wakil Samsung pada pagi. Kalau orang tanya lah. Tak berkira. Telefon ni tak ada berkira. Lepas beli. Tapi untuk agama, sebab apa kita berkira? Tuhan pernah berkira kat kita bagi rezeki? Tuhan tak pernah berkira. Dengan ambil rezeki yang Tuhan bagi kat kita ni, jatuh miskin ke kita buat korban? Tak jatuh pun. InsyaAllah tahun ni kita buat korban. Tahun ni kita buat korban. La'in syakartum la'azidanna. Kata Allah, kamu syukur, berbagai cara syukur, keluar zakat, sedekah, termasuk korban, la'azidannakum, pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah kepada kita. Buat korban, paling baik kambing. Tak berapa cukup sangat bajet, ambillah 1/2 lembu. Ada lebih sikit, ambil 2/2. Ada lagi lebih sikit, tak mau buat kambing, nak ambil lembu 3/2, ambillah. Ada lagi lebih rezeki, tak mau 3/2, nak 5/2 lembu, silakan. Ada lagi lebih rezeki, nak ambil 6/2. Ada lagi lebih rezeki, tak mau dah 6/2, nak bertanding ketua bahagian pula, terpulang kepada diri masing-masing. Jadi, hadis yang kedua datang cerita kepada kita bagaimana perkataan Nabi apabila Nabi SAW bercerita mengenai korban. Okey, silakan insya-Allah boleh tanya dalam masa yang ada. Bismillah. Ustaz nak tanya pasal akikah, Ustaz. Ya. Akikah. Okey. Macam ni tahu budaya kat kampung dia, saya tak tahu. Hukum lah. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Betul. Kan. Anak lelaki 2 ekor kambing. Tapi dia orang, kalau yang lelaki dia buat seko-seko. Macam kali dia buat seko, lepas tu lain kali buat seko pula. Boleh macam tu? Dalam hadis memang sebut jelas untuk ulam budak lelaki 2 ekor kambing,
untuk perempuan seekor kambing. Dan saya berpegang teguh kambing lebih baik. Sebab dalam hadis sebut kambing. Kadang-kadang kita ni nak save bajet sangat, kita tukar dengan 2 bahagian lembu dan sebagainya, macam tak berapa kena sangat lah. Sebab dalam hadis sebut kambing. Jadi boleh tak dia tahun ni seekor, bajet tak cukup, lagi 5-6 tahun ke, atau budak ni dah masuk umur 28 tahun ke, dia buat seekor lagi. Masa tu bajet baru cukup. Para ulama hadis menyebut boleh. Boleh. Tapi kalau dia nak kesempurnaan, dia tunggulah bajet dia cukup, barulah dia buat akikah. Akikah ni saya sebut dah hari tu, paling baik berdasarkan sunnah Nabi hari ke-7. Apa Nabi suruh buat hari ke-7? Namakan anak kita dengan sebaik-baik nama. Apa Nabi suruh buat hari ke-7? Cukup rambut dia, kemudian kita sedekah. Apa Nabi suruh buat hari ke-7? Akikahkan dia. Kalau kita ni tak cukup bajet, akikah kita hold. Tapi nama dan cukup rambut ni kena buat. Kadang-kadang dia semua ada dah, duit ada, semua ada, tapi dia tak buat akikah hari ke-7. Sebab apa? Sebab dia kata, Ustaz, hari ke-7 tu bukan weekend. Nabi suruh buat akikah Yaumus Sabi', hari ke-7. Bukan Yaumul Weekend. Hari ke-7. Duit ada, cukup. Kita boleh pelbagai. Sama ada kita nak buat akikah hari, kalau hari kerja, kita buat malam. Kita buat malam. Anak ketiga saya Ukashah, saya buat malam. Kita harap malam tu tak ramai lah orang, sebab kita bagi 400 orang. Yang main lebih pada 4,000 orang. Tak apalah, macam mana kita bagi 400, makan tak cukup tu tak ada isu. Yang penting 4,000 tu bawa hadiah. Itu paling penting. Lepas tu anak kedua saya, anak keempat saya buat pada bulan Ramadan. Duk fikir nak buat macam mana ni, sebab kita program penuh. So hari ke-7 kita masak biryani, letak dalam bekas tu. So kita bagi tahu dalam Facebook apa semua, kita buat akikah kita, tapi suruh main ambil di pejabat. Clear, senang. Hari yang ke-7. Jadi Allah bagi kita rezeki, buatlah yang terbaik. Kalau nak buat sekor-sekor pun boleh, kalau nak hold kita sah juga kan. boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak hold buat sekaligus pun, itu yang terbaik. Cuma saya ingatkan sekali lagi, Allah bagi kita rezeki ni tuan-tuan, buatlah korban. Tak pernah buat, kalau tahun ni buatlah. Allah bagi kita rezeki, Allah tak kira, kita jangan berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali lah kalau dia gila. Gila tu tak boleh kata apa. Saya baru ni pergi Kelantan, jumpa satu ustaz, kawan baik mengaji Pakistan. Dia ni antara individu yang bahagian penapisan orang nak keluar daripada hospital gila. Dia tahu, Ustaz, kita ni duk tapih orang gila nak keluar hospital, dengan kita pun gila. Dia cerita saya sampai saya gelak tergolek. Dia tahu, Ustaz, bayang kita nak test dia. Kita kata hari ni tengah hari kita nak main bola sepak pukul 12.30, tengah panas. Kan? Kita harap apa dia? Kita harap, dia kata apa? Dia kata, tak payah main lah bola, Ustaz, panas-panas ni kita main petang. 3 orang, seorang kata tak ada masalah, Ustaz, kita main bola panas, kita boleh bawa kipas angin. Masa kita lari tu, kipas tu pusing. Ustaz, dia kata gila lagi lah dia buat. Yang seorang lagi kata, Ustaz, kipas angin tak sesuai, panas sangat, kita bawa aircon lagi sejuk pada kipas angin. Ustaz kata ni pun gila juga, tak lepas lagi. Yang ketiga kata, Ustaz, kipas angin, aircon tak boleh, kita bawa pintu kereta. Ustaz dia kata, pasal buat pintu kereta? Yalah, kita bawa pintu kereta, bila panas kita buka tingkap dia, angin masuk. Tengok orang gila dia ni rajin semua. Saya tahu dia kata, lepas tu kita pun buat pula test. Saya ambil kapok, tahu kapok yang cikgu tu balik masa sekolah dulu kan, saya lukis pintu, buat tombol. Saya kata, kita nak pergi surau dengan pintu ni. Seorang orang gila ni buka lah pintu yang lukis pada tombol ni, tak boleh. Ustaz dia kata gila lagi ni. Yang seorang lagi buka tak boleh, dekat atas pintu ni dia cek. Ustaz tu lukis dengan apa? Dengan kapur dia cek. Ustaz kata, cek apa? Sepatutnya boleh buka, tak ada selok pun atas ni. Nampak tak? Dia boleh ikat macam tu. Yang seorang lagi, Ustaz dia kata, dia ni buat tak tahu. Ustaz kata, yang ni insya-Allah dah sihat. Ustaz kata, sebab apa tak buka pintu tu? Dia tanya Ustaz lah, Ustaz tahu tak pintu tu pasal apa tak boleh buka?
Ustaz tu kata tak tahu. Nak buka macam mana? Ustaz tak bagi kami kunci, kami nak buka. Dia boleh fikir betul benda tu. Jadi kita ni tak gila buat korban. Jadi insyaAllah buat korban. Kalau tuan-tuan tak buat korban, tuan-tuan termasuk dalam salah seorang yang pintu. Wallahualam. Jumpa nanti insyaAllah. Saya kena pergi immigration sekejap, ada urusan. Allah bagi kepada kita kebaikan, Allah tambah ilmu agama kepada kita semua insyaAllah. Dari hari ke hari, masa ke semasa, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan doakan. Kami ada projek yang akan buat penggambaran di Chennai pada bulan 10. Kita ada Raihanah Picture, kita buat animasi Islamik. Kalau Uping Iping tu dia agak macam sedikit kasar sikit. Tengok Uping Iping ni cakap dengan Kak Ros ni pun bahasa yang kurang sikit. Tahu Kak Ros kan? Kak Ram lain apa? Kak Ros. Kak Ros ni cakap dengan apa? Dengan Uping Iping ni pun agak kasar. Jadi bila Bobo Boy ni pun dia macam agak ganas sikit. Jadi kita akan buat penggambaran di India. India ni di Chennai pusat penggambaran animasi terbesar dunia. Masa kami pergi hari itu, Toy Story 3 buat di Chennai. Toy Story tu buat di India. Kita hanya perlu ada skrip dan sebagainya bagi dia orang akan buat semua. Jadi saya akan buat animasi Islamik. Hari Khamis ni kita ada meeting sebelum kita pergi ke India. Cuma kos dia orang tahu lah, kos animasi ni cukup banyak, cukup besar. Untuk projek ni satu episod saya dapat 2 juta ringgit cash satu episod. Tapi bila saya cek balik kos untuk satu animasi, untuk skrip pertama tak sampai daripada 50. Jadi oleh kerana kita ni diajar oleh agama jangan ambil kesempatan. Jadi kita tak ambil bajet tu. Kita tak ambil bajet tu sebab kita tak mahu nanti bila kita ni makan jasa, takut nanti susah kita nak balas. Jadi doakan insya-Allah. Saya memerlukan suara-suara yang boleh yang tu batuk pun tak sedap lah saya. Saya mahu suara-suara yang boleh masuk dalam kami punya animasi ni. Ada lebih kurang 9 watak. Budak-budak saya hanya akan ambil suara budak tahfiz kami di Saiful Jaya. Doakan insyaAllah penggambaran ni akan bermula di Chennai, di India pada bulan Oktober dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, kita jual ke luar negara, kemudian diimport balik masuk ke Malaysia. Sebab apa? Ini nama dia perniagaan. Perniagaan, pahala-pahala, tapi kita tetap bisnes. Wallahualam, jumpa nanti insyaAllah dalam sesi akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.